sumber asalnya dan memberi isyarat berlakunya pembuangan sanad. Ni dia kata Imam Nawawi nyatakan dalam mukadimah ni supaya orang tahu Imam Nawawi buang sanad tu bukan saja-saja, tapi itu untuk apa? Untuk nak bagi manfaat pada umumnya begini. Okey, boleh ataupun sekali lagi dia orang anggap bahawa yang Imam Nawawi letakkan dalam kitab ni tak ada sanad. Bila tak ada sanad, di sisi ulama hadis dia kata hadis dhaif. Ataupun hadis tu tak ada sandaran. Tak, Imam Nawawi kata bukan maksudnya aku nak kata hadis yang diletakkan ni tak ada sandaran, ataupun aku lupa, ataupun aku saja-saja buat tak tahu, tak. Tapi untuk apa? Untuk aku mudahkan bagi orang yang level beginner, dan juga untuk aku apa? Untuk aku nak beritahu bahawa aku ingat. Cuma apa? Cuma nak bagi manfaat bagi orang beginner. Sebab mengapa aku mementingkan ringkasannya? Sebab mengapa aku lebih mementingkan ringkasannya? Kerana aku lebih suka ianya dihafal. Moga-moga kita nanti bila baca kitab ni kita dah boleh hafal, dimanfaatkan dan disebarkan dengan seluas-luasnya. Ni Imam Nawawi, alhamdulillah memang kitab dia semua terlebar secara meluas. Aku juga menyenaraikan nama-nama yang jarang didengari dan cara-cara sebutan yang berbagai yang terdapat di dalam setiap bab di dalam buku ini. Imam Nawawi kata, aku sebenarnya dekat belakang last sekali kitab ni, Imam Nawawi ada satu bab dia bagi Dhabtul Asma'. Dhabtul Asma' wal Lughat. Maksud Dhabtul Asma' wal Lughat tu adalah bagaimana untuk nak menyebut nama-nama perawi yang nama pelik-pelik. Contoh Ibnu Salam. Ibnu Salam. Kita nak sebut salam ke salam? Apa beza salam dengan salam? Dia syaddah kan? Yang betul dia nak sebut macam mana? Tu Imam Nawawi kat belakang dia akan sebut Tustari ke Tasturi ke Tistari ke Sahal Tustari ke dia akan sebut kita belakang. Saya nak sebut betul. Tapi yang dalam mukadimah dalam kitab ni kita takkan baca. Yang terjemahan kita tak baca. Sebab dia dah memang tak ada baris. Sebab terjemahan tak ada kita dah. Boleh tu maksud Imam Nawawi. Aku juga menyerahkan nama-nama yang jarang didengari dan cara-cara sebutan yang berbagai yang terdapat dalam setiap bab di dalam buku ini. Kemudian aku menerangkan tentangnya dengan melakukan penghuraian yang ringkas dan terang mengikut susunannya di dalam kitab ini. Maksudnya dekat belakang juga dia akan sediakan istilah apa, glosari ke indeks? Glosari ya, dia bagi macam kalimat-kalimat susah, dia akan syarah. Glosari kan? Glosari. Macam tu lah, mana buat itu. Nanti kalau satu masa kita ada masa lebih sikit, kita akan tengok setiap daripada mukadimah pengarang-pengarang ulama terdahulu, dia ada pemikiran dia. Dia panggil sebagai metodologi dia. Dia punya kaedah dia. Itu kita akan belajar lagi. Nanti apa semasa nanti sekarang ni kita buat habis setiap kitab ni. Kan? Kita bincang nanti. Nanti kita akan tahu antara manhaj-manhaj yang perlu kita ambil, perlu kita cakna teliti dalam kitab-kitab ulama-ulama dulu. Kita nak keluarkan pemikiran, nak keluarkan manhaj. Nanti level-level nanti keluar. Antaranya adalah kita mesti teliti dalam mukadimah kita. Yang kedua, mesti kita teliti berkenaan dengan bagaimana dia reasoning satu-satu isu. Reasoning itu maksudnya menyatakan sebab satu-satu isu. Itu kita akan tengok tu mana dia. Dia tengok pemikiran dia. Bagaimana justifikasi pada satu-satu ke. Itu dia akan apa? Kita akan tahu lah nanti level-level soalnya kita bincang kita tanya level 3. Okey. Baik. Tak larap tadi pukul 11. Kita tak ada makanan. Okey. Cuba kita sikit-sikit ambil sikit-sikit. Besok kita akan mula berkenaan dengan okey. Aku meletakkannya di bab terakhir. Aku meletakkannya di dalam bab terakhir agar ia dimanfaatkan dengan sempurna dan dapat menghilangkan keraguan daripada para penuntut. Di antara perkara yang termasuk dalam bab terakhir ini ialah beberapa kaedah dan beberapa faedah penting yang utama. Banyaklah faedah-faedah lain. Tapi cuma kita ni dia tak sebut. Bab akhir dia tak sebut. Dia buang yang terjemahan. Sebab kita terjemahan tak ada kaitan pun nak syarah apa ni kan. Yang ni kalau contoh yang syarahan-syarahan kalimat-kalimat bahasaran susah kan. Tapi ni dah terjemahan, tak perlu. Okay. Aku juga menerangkan tentang hadis-hadis yang sahih dan dhaif. Ada nampak Imam Nawawi. Ni manhaj dia. Dia terang hadis dhaif. Jangan buat pandai. Ni hadis dhaif.
Siapa yang beritahu cik? Saya dah rujuk Facebook, saya dah rujuk. Macam-macam sekarang. Aku juga menerangkan tentang hadis-hadis yang sahih dan dhaif ditambahi dengan para perawinya yang terdiri daripada para ulama yang besar. Tetapi kadang-kadang mereka terlalai daripada sebilangan hadis pada setengah keadaan. Maksudnya terlalai itu maksudnya ada kalangan Imam Nawawi menyatakan hukum yang berbeza yang dinyatakan ulama-ulama sebelum ni. Contoh, Imam Tirmizi kata hadis tu hasan. Contoh. Kemudian Imam Nawawi kata tak, ni hadis ni hadis dhaif. Hadis sahih. Contoh. Sahih. Dia kata mungkin Imam Tirmizi ada terlepas pandang satu isu. Tapi nanti kita kata adat Imam Nawawi macam mana? Dia tak kata akhta'a. Maksud akhta'a tu salah Imam Tirmizi. Tu dia. Imam Tirmizi tak terima. Tu dia. Kita lagi dengan itu. Dia seronok kan? Bukhari pun dah tak masuk. Jadi kan kita punya style, Imam Syafi'i bukan semua dia tahu berkaitan dengan hadis-hadis. Ada hadis sahih dia terlepas, ada tu dia. Kita punya style kan. Tapi macam mana kita tengok Imam Nawawi kata, wallahi dia kata kalau nak berkaitan dengan menghukum hadis ni, tak ada siapa yang lebih power daripada Imam Tirmizi. Tu dia punya mudah. Kan? Tapi dia kata apa? Di sisi aku macam ni, itu. Kan? Ataupun apa disebut wallahu a'lam sekian-sekian itu. Dia tak lebih kata ni tak masuk, ini ada satu kesalahan yang amat nyata daripada ni, kecuali yang tidak boleh dibentuk dia. Kita memang selalu itu, kan? Tu kita kena belajar dari mana ibadah. Kan adab lah, akhlak lah Allah SWT tuliskan manfaat secara meluas bagi kita. Boleh kan? Okey. Settle tadi mana tadi? Okey. Para ulama yang terdiri daripada ahli-ahli hadis dan lainnya mengharuskan ini sebenarnya. Para ulama yang terdiri daripada ahli-ahli hadis dan lainnya mengharuskan beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam perkara fadhail amal. Ni isu ni. Isu sensitif ni. Hadis dhaif. Kan saya. Walaupun demikian aku hanya memadai dengan hadis yang sahih sahaja. Aku tidak menyebut hadis dhaif melainkan pada setengah keadaan. Imam Nawawi kata. Okey, berkenaan dengan hadis dhaif, kita tahu kebanyakan di Facebook sekarang kan ataupun media-media sekarang dia kata apa? Hadis dhaif adalah hadis yang tak boleh pakai langsung. Ataupun hadis yang kita boleh buang atau sampah itu. Kadang-kadang bukan macam tu. Sebab apa? Sebab dia orang berlaku kekeliruan dia orang ni. Dia orang sama ke hadis dhaif ni dengan apa? Hadis maudhu'. Hadis maudhu' dia palsu. Kan? Hadis dhaif adalah hadis yang apa? Dia panggil apa? Level contoh hafalan perawi tak berapa. Hafalan perawi 30% saya berapa ingat. Dia taklah hafalan 100%.